Tapi fokus perbincangan kita pada pagi ini adalah berkaitan dengan sektor pelancongan. Betul. Dan mungkin sedikit pengharapan berkaitan dengan Belanjawan 2021 nanti. Yang akan dibandangkan esok, kita melihat apakah sebenarnya harapan dan juga cara-cara untuk menyantuni sebenarnya sektor pelancongan di negara kita. Dan bersama kita hari ini Cik Lu Siu Ming, Pengerusi Persatuan Pemandu Pelancong Wanita Malaysia, juga dikenali sebagai Cik Rina Lu. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Apa khabar? Khabar baik, terima kasih. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Saya suka outfit yang dikenakan. Oh, ya. Memang kena Ceria. dengan industri Ceria, pelancongan yes. kan. Ya, mungkin sebagai permulaan mukadimahnya, Cik Rina, melihat kepada situasi semasa, apa kesan ataupun berapa besar kesan pandemik ini terhadap industri pelancongan dan juga kepada industri pemandu pelancong pada ketika ini? Kalau kita tengok dalam sudut keseluruhannya, memang teruk sekali. Ya. Sebab sejak bulan Januari sampai ke bulan ini, I would say that kebanyakan untuk pemandu pelancong, semua running zero assignment. Maksudnya sebagai pemandu pelancong kita kita like very depending on assignment. Okay, so January started dengan China kan. Jadi China group dah tak masuk dah. Betul. Then bulan 3, 4, 5 onwards pula Eropah, Amerika Syarikat, you know, all the Asia country, the breakout dah bermula. Dan sekarang ni baru-baru ni dari bulan 7. Bulan 7 ni agensi-agensi kat Amerika, you know, even in Europe, semua dah minta boleh ke kita like postpone sampai ke 2021. Okey. Ya. Jadi kalau kita tengok situasi ini, maksudnya kita kena jobless, okay, tidak dapat assignment sampai tahun depan. Ya. Dan bulan 7 boleh janji ke turis balik ke, kita tak tahu. Ya. Sebab tourist guide, dia kena ada turis. Betul, Baru dia betul. boleh jadi guide. Dan sedangkan domestik, untuk kita punya domestic tourism, local, dia tak semua gunakan servis untuk tourist guide. Betul. Tidak semua dan tentunya kalau rakyat kita sendiri mungkin nak explore sendirilah ya. Ya, Bagi betul. seseorang yang telah pun berada dalam industri selama 28 tahun. Wow. 28 years. Very long time. Kita melihat pandemik ini satu yang tak boleh dijangkakan, tak tahu bila tanda noktahnya. Jadi bagi Cik Irina sendiri untuk menstabilkan keadaan syarikat Cik Rina dan rasa macam untuk menstabilisasikan, untuk memastikan bila masuk bulan Julai ini boleh meneruskan perniagaan. Apakah perkara yang ingin diusulkan bagi Belanjawan 2021? Of course, saya not speaking on behalf untuk saya punya syarikat saja. Ya. Betul. Sebab sebagai chairwoman ataupun presiden juga, saya nak minta sangat-sangat that kerajaan sila bertimbang rasa that allowance. Ya. Okay, allowance temporarily untuk bulanan. Okay. Because currently nak suruh mereka just terus tukar kerja, cari kerja pun susah juga. Betul. Kalau dia nak pergi like meningkatkan diri untuk belajar, untuk kemahiran, semua lain. ambil masa juga. Pun perlukan kos juga. Yes, belum kos. Nak start urusan just like a small enterprise, susah juga, nak modal. And then kebanyakan mereka tak ada KWSP. You know, they don't have like, because freelancer. So syarikat-syarikat semuanya tak bayar untuk mereka. So insurans tanggung sendiri. Sekarang ni tak ada duit pun tak ada insurans dah. Okay. Yeah. So memang susah sikit. Kalau boleh bertimbang rasa, silakan bagilah allowance untuk bulanan. 3 bulan ke, 6 bulan ke, at least sedikit. Then kita adakan skim juga untuk sementara like how to meningkatkan diri. Yeah. So carilah program-program. I know HRDF sekarang ni dia ada banyak kursus. Yeah. Tapi bukan kursusnya semua sesuai. Yeah. So kita kena like fikir balik sebab sebagai tourist guide kan dia duta. Dia ambassador. Mewakili Ia negara mewakili kita. negara Ya, kita. ya. So sedangkan kita kena walaupun sekarang ni kita banyak nak cerita pasal carilah produk baru dan sebagainya, and then dengan new normal. Okay, dengan new normal semua ambil masa untuk ahli-ahli yang untuk pemandu pelancong to how to say that adapt themselves, accept dengan adapt. Terima dan dengan dia dapat jalankan, so ambil masa. So we have to fikir khusus yang 3 months ke 6 months ke. Dan satu lagi saya minta juga jawatan. For example, like I see some country, at least mereka offer to tourist guide, kan dia ada kemahiran untuk komunikasi, kemahiran untuk servicing dan sebagainya. So dia akan offer balik kepada kerja sementara 2 minggu ke
4 minggu ke. So they can contract ataupun 1 month ke, maximum 2 months ke. Dia boleh contract balik dekat swasta ataupun dekat dengan kerajaan, agensi. Masih freelance tapi tak terikat dan jangka masa pendek macam itulah. Baik. Yeah, that is the short term. I see. Okay. Melihat kepada belanjawan 2020 yang dibentangkan pada masa yang lalu, 1.1 bilion ringgit Malaysia yang diperuntukkan untuk industri pelancongan, kerana pada tahun 2020 sepatutnya adalah tahun melawat Malaysia. Tapi boleh kita katakan ramai mengatakan bahawa 2020 ni cancel lah dengan keadaan sekarang ini. Melihat kepada belanjawan yang akan dibentangkan esok dari sudut industri pelancongan ini, bagaimana sebenarnya ataupun mungkin ini adalah satu perkara yang baru. Kita tahu 2021 juga masih lagi belum pasti. Sudah ada unjuran ataupun perangkaan untuk menunda sehingga Julai. Ya, sehingga Julai. Okey, setakat ini bantuan yang diberikan kepada industri pelancongan, bagaimana yang melihat kepada usaha yang telah pun dilakukan ini? Seperti tahun ini yang dijanjikan adalah RM600. Okey. Sekaligus lah. Kepada seorang? Kepada setiap pemandu pelancong yang berlesen. Okey. Okay? Tak kisah you tahap keberapa. Semuanya sama. Okay? But the problem is yang macam bantuan untuk B40, M40 dan sebagainya, kebanyakan tak layak. Sebab kan kita freelancer. Baik. So kita tak tahu kita kategori nak masuk macam mana. So banyak bantuan kita tak boleh dapat. And then walaupun belanjawan itu adalah untuk menggalakkan start the entrepreneurship, tapi kebanyakan pemandu pelancong kan dia individually. Dia tak ada syarikat. So dia cuma boleh buat guiding sahaja. So as I say, mungkin income tax pun tak layak, KWSP tak ada. So dia nak cari pinjaman dari mana? Pun susah juga. So it doesn't really beneficial. Okay, tak manfaat yang terus kepada pemandu pelancong. Baik. Cik Irina sebagai pengerusi Persatuan Pemandu Pelancong Wanita Malaysia, sebagai satu persatuan kan, apa yang Puan Irina rasakan sesuatu yang boleh membantu daripada segi kelangsungan persatuan itu sendiri yang barangkali boleh membantu ramai lagi mungkin antara wanita-wanita yang telah pun terjejas sebagai pemandu pelancong ini as an organisation? Untuk association kami sekarang ni, kita just convert yuran-yuran membership kepada free training. Okay. So supaya kita nak menurunkan beban, the burden, burden kepada tourist guide. Okay. Tapi ini bukan untuk jangka masa panjang, right? So this is sementara saja. So of course kami harap juga that persatuan akan diberikan peluang, untuk menganjurkan kursus. Sebab sekarang ni kebanyakan kursus dia adakah bagi kat institut untuk ILP, Institut Latihan Pelancongan saja. Jadi secara tidak langsung persatuan tidak involve. And then kadang-kadang itu terpulang kepada negeri sebab bajet-bajet masing kat negeri-negeri lain. So mungkin negeri yang lain tu ada yang lebih. And then untuk kami di wilayah persekutuan itu susah juga. Kita just tumpuan kepada federal. So kenapa pentingnya untuk persatuan menganjurkan kursus-kursus ini secara sendiri? Pasal disebabkan because of we understood. Kerana kita faham kemahiran apa yang dipentingkan, and then dengan new normal sekarang ni, kita kena betul-betul buat sesuatu khusus, and then dengan mewujudkan produk yang sesuai. And then I juga looking into kalau in some country, in other country kan, pemandu pelancong dah diberi kepada gelonggaran sikit dah. Gelonggaran untuk kalau kita ada produk baru, kita boleh menguruskan diri sendiri. Jadi kita tak boleh, kita tidak payah tie up sangat dengan tunggu saja travel agent. Betul. Sebab kalau kita nak wujudkan satu travel agent syarikat, bukannya senang, kena sedia berhad. Kosnya and then maintenance dan sebagainya, audit semuanya. Itu tinggi. Bukan senang tu ada sedia berhad. Jadi kalau kita nak menggalakkan member ataupun pemandu pelancong, this profession dapat dilangsung dengan teruskan lagi, we have to consider they become like a individual entrepreneur. Macam penjajah lah. Kan start dengan yang kos yang sangat rendah minimum, at least let them survive first. Betul. Kalau tidak semua akan just leave the industry again. Kan?
sebab bila you tak cukup makan, you nak jadi pemandu pelancong untuk apa? Yeah. So untuk persatuan kami sekarang ni kita harap-harap you jangan putuskan ataupun jangan berhentikan lesen you. Yeah. Okay, itu yang penting. So harap-harap like nanti bila pelancong, the industry recovering back kan, because we talk about restart recovery sekarang. Kita harap kita masih ada pemandu pelancong ni semua. But dengan persatuan kita pun terhad kan, because membership berapa? Satu tahun RM100 saja. Yeah. Okay, so berapa kita boleh tolongkan member-member. Banyak perspektif kita perlu lihatkan sebenarnya kan Hanif. Daripada segi pembentangan belanjawan ini bukan sekadar mereka membantu ke industri secara besar-besaran saja, tapi mereka di setiap lapisan masyarakat tersebut. Kita ucapkan terima kasih kepada Cik Lu Siu Ming, juga dikenali sebagai Cik Rina Lu, sebagai pengerusi Persatuan Pemandu Pelancong Wanita Malaysia, mengusulkan pendapat untuk membantu dan merancakkan lagi industri pelancongan ini. Ya, kita harap agar belanjawan esok juga dapat sekurang-kurangnya bukan hanya memberi satu penyelesaian masa dekat lah, yang pendek lah, tapi untuk satu kelangsungan survival industri pelancongan sustainable. Malaysia. Ya, betul, sustainable. Dan ini tahun yang mencabar buat semua, dan kita mengharapkan agar ianya juga mampu untuk memberikan nafas baru kepada semua industri dan juga sektor yang kita bincangkan.